لله القائل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله مع المتقين. Ikhwanul muslimin, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa serta melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam setelah cukup syarat-syaratnya. Seorang Muslim yang telah sempurna segala syarat-syarat wajibnya tetapi masih enggan dan gagal menunaikan ibadah zakat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras. Antaranya seperti mana yang terkandung dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, yakni agama Islam. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu disebar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Ikhwanul muslimin, kita sekarang berada pada bulan terakhir tahun 2013 Masehi. Lazimnya pada penghujung tahun, ramai daripada kita umat Islam mengambil kesempatan untuk menunaikan kewajipan berzakat di majlis-majlis agama Islam negeri seluruh negara
di negeri Kelantan. Ia menunjukkan bahawa umat Islam semakin sedar akan kewajiban agama yang mewajibkan zakat ke atas harta benda mereka. Ia juga suatu kayu ukur yang menunjukkan bahawa taraf kehidupan masyarakat Islam bertambah baik lagi diberkati hasil kepatuhan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenyataan ini selari dengan makna zakat dari segi bahasa, iaitu tumbuh, bersih, suci, berkembang lagi diberkati. Justru tidak heranlah jika terdapat perniagaan milik individu Muslim yang kurang berjaya berubah menjadi semakin maju dan berkembang dengan mendapat keuntungan lumayan hasil kepatuhan membayar zakat perniagaan. Natijahnya latihan zakat kepada golongan asnaf juga bertambah, secara langsung menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan umat sejagat. Dalam aspek kemudahan pembayaran zakat, pelbagai sistem teknologi dibangun dan disediakan untuk kemudahan pembayaran zakat. Hari ini pembayaran zakat boleh ditunaikan dengan begitu mudah dan cepat. Selain dibayar melalui kaunter bayaran zakat di pejabat kutipan zakat sedia ada, pembayaran zakat juga boleh ditunaikan melalui perkhidmatan tagihan internet, perkhidmatan kaunter bergerak dan sebagainya. Bagi penjawat awam dan pekerja swasta, ia juga boleh dibuat melalui potongan gaji berjadual dengan mengisi barang kos yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Ikhwan muslimin, kemudahan-kemudahan pembayaran zakat ini telah berjaya meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan kewajiban berzakat, sekaligus yang membantu Majlis Agama Islam Kelantan meningkatkan jumlah kutipan zakat dari setahun ke setahun, sehingga 30 November 2013 jumlah kutipan zakat Majlis Agama Islam Kelantan ialah 115 juta ringgit, dan pada masa yang sama sebanyak 119 juta ringgit telah diagihkan kepada asnaf-asnaf yang layak menerima zakat. Namun demikian, jumlah ini masih kecil jika dinisbahkan kepada jumlah pembayar yang sepatutnya membayar zakat, sama ada daripada kalangan individu ataupun syarikat-syarikat perniagaan. Oleh itu, dengan kemudahan yang ada ini, sebenarnya tiada lagi alasan bagi sesiapa sahaja yang telah memenuhi syarat berzakat untuk tidak menunaikannya. Sempurnakanlah kewajiban dan tanggungjawab agama ini sebelum terlambat dan menyesal di kemudian hari. Ikhwan muslimin, kesedaran berzakat di kalangan masyarakat Islam dibantu oleh berbagai pihak, sama ada institusi kerajaan atau swasta, NGO maupun orang perseorangan melalui kepimpinan masyarakat. Agensi kerajaan termasuklah pihak media cetak dan elektronik memberikan sumbangan yang besar dalam menyemarakkan kesedaran dan keprihatinan masyarakat dalam amalan berzakat. Peranan dan sumbangan ini perlu diteruskan, dipergiat dan diperkukuhkan lagi, terutama dengan pihak media seperti akhbar harian, rangkaian radio dan televisyen rasmi kerajaan maupun swasta, liputan berita aktiviti pusat-pusat zakat, Majlis Agama Islam Negeri, khususnya berkaitan program agihan zakat kepada asnaf fakir dan miskin, perlu diperbanyak dan diperluaskan. Ikhwan muslimin, kesedaran, kesungguhan serta keikhlasan pembayaran zakat perlu dihargai
Bagi mereka yang benar-benar ikhlas dan memahami makna kewajiban zakat itu, harapan mereka tidak lain dan tidak bukan ialah supaya uang zakat yang diserahkan kepada Majlis Agama Islam Kelantan mencapai sasaran dan disalurkan kepada asnaf yang benar-benar layak dan berhak, terutama kepada golongan asnaf fakir miskin. Dalam hal ini Majlis Agama Islam Kelantan mengambil berat dan sentiasa memandang serius akan perkara ini, sentiasa berusaha gigih untuk memastikan penerima bantuan zakat yang layak tidak tercicir. Walau bagaimanapun kerjasama dan keprihatinan kepimpinan masyarakat setempat amat diharapkan dan dihargai agar menyalurkan maklumat yang tepat dan benar mengenai asnaf-asnaf yang layak dan perlu dibantu oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Namun demikian, golongan asnaf perlu menyadari bahawa bantuan zakat yang diterima bukanlah bantuan seumur hidup sehingga menjadikan golongan ini malas berusaha dan hanya mengharapkan bantuan orang lain, selayaknya mereka berusaha untuk membebaskan diri daripada kepompong kemiskinan dengan bekerja mencari rezeki halal bagi menyara kehidupan. Apabila hal ini dapat dilakukan, bantuan khusus secara berkala kepada golongan miskin juga dapat dikurangkan dan hasil kutipan zakat boleh pula dimanfaatkan untuk keperluan menjana potensi pembangunan umat secara keseluruhan, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keusahawanan dan lain-lain. Bersempena sambutan bulan zakat kebangsaan 2013 ini yang dianjurkan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri, saya menyuruh seluruh umat Islam agar melipat gandakan usaha bekerja bagi mendapat rezeki yang halal dengan penuh dedikasi sehingga menjadi pembayar zakat dan berusaha mengedarkan diri daripada menjadi penerima agihan zakat. Sedarlah bahawa tangan yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang menerima. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Yang bermaksud sesungguhnya sedekah, yakni zakat, itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil-amil yang menguruskannya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang bermusafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang sedemikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semua, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami, limpahkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada mereka dalam kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi di hari akhirat. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, kepada pemimpin-pemimpin Islam di negara kami dan di negara-negara umat Islam mu'amil. Ya Allah, tunaikan hasrat dan hajat kami untuk menjadi insan yang seimbang dan cemerlang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan dan ketaatan yang tidak terbelah lagi kepada-Mu. Permudahkanlah segala urusan kami, limpahkanlah kami rezeki yang Engkau ridai, limpahkanlah kedamaian, keamanan, keharmonian dan kemakmuran dengan rahmat-Mu kepada negeri dan negara kami dan kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ayyid bi taufikika mudaththir hadhihi al-bidayah wa mushayyidaha abdaka al-harisa li syari'atik Balika Sultan Kebawaludi yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kalimah Sultan dan yang di-Ketua Negeri Kelantan dari Daim. Semoga Allah pelihara Tuanku dan juga Sultan Ismail di kerana dunia dan di akhirat daripada segala bala bencana dan golongan mereka yang zalim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis salat.